Assalamualaikum dan salam serakku sayang, berita Lukas edisi malam 22 Ogos 2021 bersama saya Mariam Zanarah Ibrahim. Berita utama, Sarawak mencatatkan sebanyak 84.1% atau seramai 1,718,610 penduduk di negeri ini yang telah melengkapkan pengambilan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 setakat 21 Ogos lepas. Sementara itu, menurut laporan Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF, dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Ahad, sebanyak 89.7% atau 1,832,218 penduduk telah mendapatkan dos pertama. Turut dimaklumkan, Sarawak merupakan negeri kedua yang mencatatkan jumlah kumulatif vaksinasi COVID-19 tertinggi di Malaysia selepas wilayah Persekutuan Labuan. Dalam pada itu, laporan harian Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK di Sarawak pada Ahad juga menyaksikan sebanyak 13,253 dos telah diberikan, iaitu 1,904 bagi dos pertama dan 11,349 dos kedua. Sehingga kini, program pemberian vaksin di negeri ini masih dilaksanakan dan kerajaan terus menggandakan usaha bagi membendung wabak COVID-19 serta meningkatkan kadar imuniti kelompok. Tumpuan seterusnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS telah mengenal pasti dan menyediakan beberapa tempat di Kuching untuk dijadikan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Pengerusi JPBNS Dato' Amar Douglas Ugah Mbas berkata, ini memandangkan peningkatan kes positif di daerah Kuching dan persiapan perlu dilakukan untuk menghadapi apa jua keadaan. Jelasnya lagi, semua kes positif dalam kategori 1, 2 dan 3 akan ditempatkan di pusat-pusat tersebut di mana mereka akan dirawat serta dipantau oleh doktor dan jururawat, manakala kategori 4 dan 5 akan dimasukkan ke hospital. Sementara itu, Dato' Amar Douglas Ugah mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kerana membenarkan JPBNS menggunakan beberapa sekolah sebagai PKRC. Laporan berikutnya, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Timut Masing menyatakan kekesalannya terhadap kesan buruk daripada fenomena longgokan sisa-sisa kayu balak terapung yang berlaku di Sungai Batang Baleh akibat daripada aktiviti pembalakan yang beroperasi di sepanjang sungai tersebut. Dalam satu kenyataan media pada Ahad, Tan Sri James Masing memberitahu kejadian sama yang pertama berlaku pada tahun 2010 dan kini insiden sama berulang. Jelasnya, kejadian berkenaan turut mengakibatkan pergerakan penduduk setempat terjejas selain mengakibatkan hidupan air yang ditemui mati terapung. Beliau turut mencadangkan untuk memastikan kejadian ini daripada berulang, lesen pembalakan bagi syarikat yang beroperasi di Hulu Batang Baleh tidak wajar diperbaharui lagi. Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan serta Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Baleh itu menambah, kejadian berkenaan juga dikhawatiri akan menjejaskan empangan hidroelektrik Baleh. Berikut pula, penduduk kampung Kawah Belimbing di Tarat kini memiliki sebuah balai raya yang baru siap menerusi projek transformasi luar bandar RTP. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Merangkap Adun Tarat, Datuk Roland Sagawi-In, telah menyempurnakan majlis perasmian balai raya berkenaan pada Sabtu. Projek pembinaan balai raya tersebut memakan kos sebanyak RM250,000 menerusi RTP tahun 2020. Dalam majlis sama, Datuk Roland juga telah menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan RM160,000 kepada 8 penerima. Antaranya ialah aktiviti-aktiviti seperti berikut. Selesai simbolik perasmian, Adun Tarat turut dibawa ke Dewan Serbaguna Gereja Anglican Chapel, Kampung Kawah Belimbing bagi upacara simbolik perasmian Dewan tersebut. Manakala di Simanggang, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Merangkap Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis, membuat lawatan kerja bagi memantau status terkini projek transformasi luar bandar RTP di kawasan berkenaan pada Sabtu. Lokasi pertama dilawati beliau adalah projek pembinaan jambatan Sungai Klasen dan jalan konkrit di Rumah Rangga Sungai Tenggak B yang memakan kos sebanyak RM350,000 dan telah mencapai 40% siap. Beliau seterusnya memantau projek pembinaan jalan menuju ke tapak perkuburan Rumah Ringgit Ibol Undok yang dibangunkan dengan peruntukan sebanyak RM300,000 dan telah mencapai 95% siap. Seterusnya, beliau membuat lawatan ke projek pembinaan jalan perkuburan Kubur Melanjan Kampung Tekalong dan Kampung Siga yang sepanjang 800 meter. Di Kuching pula,
Adun Batu Kitang Law Kiew Chiang menyempurnakan majlis perasmian bas shelter di Batu Enam pada Sabtu. Majlis ringkas tersebut dianjurkan oleh Majlis Perbandaran Padawan MPP yang turut bekerjasama dengan syarikat bas Asia Biara Mas Express. Bas shelter itu turut dilengkapi dengan lampu solar LED serta kios menjual makanan dan minuman secara pandu lalu yang menggunakan kaedah pembayaran Sarawak Pay bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Sementara itu, Kiew Chiang memberitahu tujuan pembinaan bas shelter itu adalah untuk memberi kemudahan kepada pengguna yang dalam laluan dari Serian ke Kuching melalui Jalan Kota Semarahan Kuching Highway semasa dalam perjalanan yang panjang ataupun semasa kesesakan jalan raya. Beliau yang juga pengurusi MPP turut menjelaskan bahawa jika bas shelter ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk setempat, maka pihak MPP akan menggantikan tempat perhentian bas kepada bas shelter pada masa depan. Sementara itu, di Padawan, kampung-kampung yang terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD terus mendapat perhatian Adun Mambong Datuk Dr. Jarib Susil. Pada Sabtu, Adun Mambong menerusi Pejabat Pusat Khidmat Masyarakat di Dun Mambong menyerahkan bantuan petrol dan diesel kepada petugas bilik gerakan PKPD Kampung Punau dan Kampung Sumur Bunuk. Sumbangan itu adalah bagi keperluan petugas dan sukarelawan yang mengagihkan bakul makanan kepada penduduk terjejas di lokaliti PKPD Kampung Punau. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zaneriah Ibrahim dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.